Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah kami, iaitu Encik Muhammad Fuad bin Abdul Karim. Saya Aizat bin Hasri, nombor metrik 269329, mewakili pelajar-pelajar dari kumpulan saya yang diketuai atau diwakili oleh Encik Muhammad Amiruddin, Encik Norzan, Puan Nur Baidura dan Puan Umairah. Di sini kumpulan kami akan membincangkan tajuk yang telah dipilih, iaitu pengurusan strategik organisasi perkhidmatan. Seperti mana yang kita tahu, perniagaan berkaitan makanan berjaya kerana hampir semua restoran dan kedai-kedai mempunyai naungan harian, menjadikannya pelaburan yang baik. Makanan merupakan keperluan asas untuk manusia. Justru perniagaan di restoran dan kedai lazimnya menerima tempahan makanan daripada pelanggan secara lebih konsisten. Kebanyakan kedai runcit dan menawarkan senarai menu di papan kenyataan untuk memudahkan pengguna membuat pesanan. Dengan zaman kemajuan teknologi hari ini telah membawa kepada pembangunan beberapa sistem aplikasi yang membantu industri yang berbeza dalam mengembangkan perniagaan mereka. Ini melalui jualan lebih tinggi, produk yang unggul atau pembangunan perniagaan yang strategik. Walaupun sudah ada sistem teknologi yang canggih seperti laman web yang boleh diakses melalui peranti komputer, sistem yang digunakan dalam telefon pintar lebih mudah diakses dan cekap kerana kebanyakan aplikasi telefon pintar lebih mesra kepada semua pengguna dan masyarakat. Kemudahan aplikasi ini boleh memudahkan tempahan makanan untuk semua orang di restoran Malaysia. Dengan adanya penghantaran seperti Foodpanda, GrabFood dan Shopee, sekaligus memudahkan masyarakat kita untuk mendapatkan makanan dengan lebih pantas tanpa membuang masa, tenaga dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amiruddin bin Putin, nombor metrik 269368, akan menerangkan model pengurusan strategik. Model pengurusan strategik perniagaan dalam pengurusan pengetahuan dengan menawarkan strategi untuk mencapai matlamat individu mereka. Perkembangan teori pengurusan menurut Raduan dan rakan-rakan 2009 bermula antara 1900 dan 2000. Menurut Kamus Perniagaan, pengurusan strategik ialah analisis sistematik pemboleh ubah yang berkaitan dengan pelanggan dan persaing, persekitaran luaran serta organisasi itu sendiri. Persekitaran dalaman untuk menyediakan asas untuk mengekalkan amalan-amalan pengurusan yang optimal. Dan formasi aliran pemikiran hybrid yang dibahagikan kepada pelbagai peringkat atau kitaran hayat organisasi adalah satu kategori. Selaras dengan itu, Tom Peters dan rakan sekerjanya membangunkan model McKinsey 7 McKinsey dan Company 2008 sebagai model pengurusan strategik yang berkait praktikal untuk mengesan atau mengenal pasti bidang fokus organisasi yang memerlukan transformasi atau perubahan. Hai guys, bersama saya Norzan Anaued, nombor metrik 269380, akan menerangkan 4 pengurusan strategik organisasi perkhidmatan. Okey, urutan langkah dalam proses perancangan strategik menghasilkan satu set keputusan strategik. Langkah seterusnya ialah mengambil tindakan pelaksanaan, kawalan dan maklum balas yang tentang teknik yang digunakan untuk mengenal pasti risiko dan kemungkinan yang akan wujud dalam persekitaran di mana firma akan beroperasi adalah matlamat penyelidikan ini. Untuk menilai tahap kestabilan negara serta penggunaan undang-undang negara yang menangani kebimbangan seperti hak pekerja, keselamatan tempat kerja, kota untuk barangan tertentu, pemilihan tapak, pembinaan dan
perkara lain. Persekitaran politik juga dilihat. Penilaian keadaan ekonomi negara juga penting kepada proses perancangan strategik. Sebagai contoh, ia mempengaruhi KDNK, kadar cukai, kadar pinjaman, pembelanjaan, dan pendapatan penggunaan. Inflasi dan definisi organisasi boleh menjana komoditi bermusim dengan memberi tumpuan kepada kajian ekologi dan elemen iklim semasa untuk mengenal pasti penyelesaian. Apabila pengurusan organisasi, pengaruh persekitaran sama ada akan memberikan kemungkinan kepada pengurus atau menimbulkan ancaman kepada mereka. Matlamat perancangan senario adalah untuk menjangka dan bersedia untuk situasi berpotensi yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Pembangunan senario terancang sekumpulan orang yang akan berpengetahuan berkumpul bersama dan memberikan ringkasan tentang persekitaran semasa orang ramai. Mereka akan menawarkan suasana yang lebih berfaedah untuk perbincangan. Perbincangan untuk senario terarah dalam kes ini. Didapati bahawa ketua organisasi akan memaklumkan secara peribadi keputusan perancangan strategik yang dibuat berdasarkan situasi semasa. Sekian. Assalamualaikum, saya Umairah binti Majuni, nombor matrik 269310. Saya akan membentangkan elemen-elemen dalam perancangan strategik. Pelan strategik mesti mengandungi beberapa komponen penting untuk menjamin bahawa ia sejajar dengan matlamat dan keutamaan firma. Penyataan misi harus dipertimbangkan berapa prinsip yang merupakan salah satu aspek perancangan strategik. Ini yang wujud. Mencari kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang organisasi iaitu KLAP adalah salah satu daripada prinsip ini. Untuk menyelaraskan kenyataan, misi dan objektif organisasi, pengurus mesti menilai beberapa aspek berkaitan KLAP. Mesej ini juga perlu ringkas untuk difahami oleh semua orang tanpa terlalu generik atau terlalu khusus. Adalah difikirkan bahawa matlamat organisasi tidak akan tercapai jika pihak pengurusan bercakap dengan tidak faham dan kerana misi yang diisytiharkan adalah samar-samar dan sukar untuk difahami. Oleh hal demikian, penyataan misi perlu jelas, ringkas dan mudah diingati. Selain itu juga, kenyataan tujuan ini untuk menyebut pengurus besar syarikat. Ini disebabkan oleh hakikat bahawa penglibatan pengurus besar dalam pernyataan misi akan memudahkan sokongan untuk perancangan organisasi dan membuat keputusan. Misi sesebuah organisasi mempunyai fungsi tertentu. Salah satunya adalah misi sebagai ejen yang mengatur perjalanan sesebuah organisasi. Di mana misi yang telah ditetapkan akan menentukan pelayaran syarikat. Selain itu, misi tersebut boleh dimanfaatkan untuk mendapat sumber manusia sesuai dengan keperluan misi dan sebagai rujukan untuk menganggar sumber yang diperlukan untuk mengendalikan peralatan organisasi. Dengan cara ini, penggunaan sumber manusia boleh memenuhi keperluan organisasi di samping mencegah pembaziran. Misi yang dinyatakan juga akan memberi impak kepada bagaimana pengurus mengambil kesempatan daripada kemungkinan dalam persekitarannya. Pengurus akan mempunyai kelebihan berbanding pengurus lain yang kurang mahir dalam bidang ini berkat keupayaannya untuk menggunakan kelebihan ini. Faedah ini bukan sahaja memastikan pentadbiran yang baik, tetapi juga membantu dalam meningkatkan pengeluaran sesebuah organisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Proses perancangan strategik. Urutan langkah dalam proses perancangan strategik menghasilkan satu set keputusan strategik. Langkah seterusnya ialah mengambil tindakan pelaksanaan
kawalan dan maklum balas tentang taktik yang digunakan. Peringkat berikut boleh digunakan untuk memisahkan pendekatan Zainal Abidin Mohamad 1994 bagi perancangan strategik, iaitu untuk mengenal pasti risiko dan kemungkinan yang akan wujud dalam persekitaran di mana firma akan beroperasi adalah matlamat penyelidikan ini. Termasuk adalah kajian tentang bagaimana unsur sosio-budaya unik di kawasan itu mempengaruhi alam sekitar. Untuk menilai tahap kestabilan negara serta penggunaan undang-undang negara yang menangani kebimbangan seperti hak pekerja, keselamatan tempat kerja, kota untuk barangan tertentu, pemilihan tapak pembinaan dan perkara lain, persekitaran politik juga dilihat. Disebabkan betapa cepatnya teknologi berkembang hari ini, terdapat banyak perubahan dan peningkatan dalam tahap kecekapan organisasi dengan bantuan alat berteknologi tinggi. Teknologi masa kini juga menjadi agenda utama yang dikaji. Apabila pengeluar menggunakan peralatan dengan pengeluaran berskala besar, sementara hanya memerlukan beberapa individu untuk menyelesaikan tugas, produktiviti telah meningkat dengan ketara dan bilangan pekerja telah berkurangan. Penilaian keadaan ekonomi negara juga penting kepada proses perancangan strategik. Sebagai contoh, ia mempengaruhi KDNK, kadar cukai, kadar pinjaman, perbelanjaan dan pendapatan pengguna, inflasi dan deflasi. Organisasi boleh menjadi komoditi bermusim dengan memberi tumpuan kepada kajian ekologi dan elemen iklim semasa untuk mengenal pasti penyelesaian. Jika tiada cara lain untuk menyelesaikan isu ini, bahaya ini akan memastikan syarikat mengalami kerugian. Apabila mengurus organisasi, pengaruh persekitaran sama ada akan memberikan kemungkinan kepada pengurus atau menimbulkan ancaman kepada mereka. Matlamat perancangan senario adalah untuk menjangka dan bersedia untuk situasi berpotensi yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Pendekatan Rip Van Winkle membuat spekulasi tentang keadaan masa depan dunia untuk 3 hingga 5 tahun akan datang sambil menganggap bahawa pengurus sedang tidur dan tidak lama lagi akan terjaga. Senario ini cuba mencipta rancangan yang sesuai untuk menangani perkara yang akan berlaku dalam jumlah masa tertentu dengan mensimulasikan apa yang akan berlaku pada masa itu. Pembangunan senario terancang sekumpulan orang yang berpengetahuan berkumpul bersama dan memberikan ringkasan tentang persekitaran semasa orang ramai. Mereka akan menawarkan suasana yang lebih berfaedah untuk perbincangan. Rancangan untuk senario terarah dalam kes ini didapati bahawa ketua organisasi akan memaklumkan secara peribadi keputusan perancangan strategik yang dibuat berdasarkan situasi semasa. Hanya ketua pengurus yang berpengetahuan mempunyai hubungan baik dengan setiap pekerja dan berwibawa layak untuk menawarkan ramalannya mengenai senario yang Assalamualaikum, saya Haizat bin Asri. Berbalik kepada tajuk kumpulan kami, saya akan menerangkan kesimpulan ini. Setiap syarikat dan proses yang ada menggunakan proses yang dikenali sebagai perancangan strategik. Perancangan ini juga banyak membantu pengurusan dalam memilih organisasi berdasarkan objektif yang telah lama diwujudkan oleh syarikat. Organisasi yang kukuh akan mempunyai sistem pengurusan yang lebih berdisiplin dan baik. Setiap proses perancangan yang lebih strategik membantu perniagaan juga menambah lebih baik organisasi dan memberikan tahap kredibiliti yang lebih tinggi dari segi produktiviti, kaedah kerja, penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan lebih tepat. Setiap syarikat perlu memahami dan menyelidik sistem perancangan strategik agar dapat beroperasi dengan lebih produktif. Dengan kata lain, telah ditentukan bahawa keberkesanan penyampaian perkhidmatan tidak memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Jika digunakan secara sebarangan, model ini mungkin
akan membawa kepada salah tanggapan tentang perkara yang sepatutnya diselaraskan dengan tujuan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, keupayaannya untuk memupuk iklim dalaman yang memerlukan perubahan atau penambahbaikan. Ia juga perlu untuk menilai keberkesanan dan kecekapan setiap komponen ini sama ada diselaraskan atau tidak. Sekian, terima kasih.